Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah bin Muhammad Adam. Nama metrik 196 InsyaAllah kali ini saya akan membahaskan tugasan saya dalam fiqh ibadat dan dalam subjek fiqh ibadat dan nikahat di bawah tajuk perkahwinan online mengikut syarak. InsyaAllah. Seterusnya kita lihat kepada definisi perkahwinan di dalam Islam, iaitu ada dua, dari segi bahasa dan juga istilah. Definisi perkahwinan dari segi bahasa ialah himpunan, pengumpulan, percantuman, persetubuhan dan akad. Manakala daripada segi istilah pula, iaitu sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak-hak kewajipan serta tolong-menolong antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang di antara keduanya bukan mahram. Itu adalah definisi perkahwinan dalam Islam lah, ya, daripada segi istilah, bahasa dan juga istilah. Seterusnya kita terus ke maksud nikah online. Maksud nikah online ini ialah suatu bentuk pernikahan yang ijab kabulnya dilakukan melalui satu jaringan atau sistem internet di antara mempelai, iaitu pengantin lelaki dengan pengantin perempuan, wali dan juga saksi, iaitu mereka ini tidak saling bertemu dan berkumpul di dalam satu tempat, dan yang ditampilkan pada ketika itu hanyalah iaitu dalam bentuk visual dari kedua-dua belah pihak, iaitu melalui bantuan alat elektronik seperti telefon, webcam atau lain-lainnya lah yang berkaitan dengan internet. Kan, maksudnya di sini nikah online ni bermaksud macam mana? Akad ijab kabul nikah itu dilakukan tanpa ada pengantin lelaki mahupun pengantin perempuan di dalam satu tempat yang kebiasaannya dilakukan oleh kita lah di Malaysia ini dan di mana-mana lah. Yang ada hanyalah dari segi visual. Itu yang dinamakan maksudnya nikah online. Itu visual, iaitu daripada antara pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan adalah peserta wali dan juga saksi lah pada ketika itu. Seterusnya kita akan ke bahas yang seterusnya, iaitu sah ataupun tidak akad nikah secara online ataupun secara atas talian. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa tidak sah. Apakah bukti ataupun dalil yang mengatakan bahawa nikah online ini tidak sah? Itu diambil daripada petikan hadis Rasulullah SAW, iaitu mengatakan bahawa tiada pernikahan melainkan dengan kehadiran seorang wali dan juga dua orang saksi. Dan apa jua bentuk pernikahan yang berlaku dengan cara selain dari itu, maka pernikahan tersebut adalah batil, iaitu tidak sah.
dalam mengikut, dan juga hujah yang lain iaitu mengikut kaedah fiqhiyah, iaitu diutamakan sikap berhati-hati dalam urusan menghalalkan urusan munakahat melebihi sifat berhati-hati dalam urusan harta benda. Jadi maksudnya di sini, kaedah fiqhiyah di sini maksudnya ke mana? Kita ni diutamakan dalam sikap berhati-hati ini dari segi dalam bab perkahwinan lebih lagi daripada sifat kita berhati-hati dalam urusan harta benda, iaitu sama amalat lah. Dan dalil yang kedua daripada Akademi Fiqh Islam, Jama' al-Fiqh Islami, iaitu persidangan ulama-ulama terbesar di Saudi mengeluarkan revolusi mereka, iaitu mengeluarkan pandangan mereka, iaitu revolusi 52 2.6 berkenaan hukum akad dengan alat perhubungan moden, iaitu online lah. Selepas mengharukan akad-akad tersebut, mereka menyebut sesungguhnya kaedah tersebut tidak merangkumi akad nikah kerana adanya syarat saksi yang hadir pada majlis tersebut. Iaitu pendapat ini dirujuk dalam web Mufti Terengganu lah. Saya ambil petikan ini daripada fatwa Mufti Terengganu. Dan seterusnya kita ke pendapat yang kedua, iaitu akad nikah secara online yang pekat kedua itu mengatakan sah. Kenapa dikatakan sah? Kerana para fuqaha bersepakat membolehkan akad nikah secara atas talian bagi memastikan sesuatu akad nikah itu sah, dengan mensyaratkan hendaklah dilakukan dalam satu majlis, hendaklah dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya di sini kena masing-masing ada lah ketika itu. Maksudnya masing-masing kena ada ketika di dalam majlis ataupun di dalam akad nikah online itu. Yang kedua, sekiranya akad nikah secara atas talian telah memenuhi syarat ijtihad al-majlis dan muzakarah bersetuju memutuskan bahawa adalah harus melakukan akad nikah beserta dengan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahawa sah, tetapi beserta dengan syarat-syarat yang perlu kita penuhi. Apa dia syaratnya? Yang pertama, syarat dia adalah majlis ini berlangsung di tahap al-yaqin dan bukan az-zan. Maksudnya majlis ini berlangsung tahap al-yaqin, maksudnya kita yakin bahawa pengantin lelaki ataupun pengantin perempuan itu ada bersama ketika online. Bukannya mereka rekod, bukannya pengantin lelaki rekod dulu dia punya akad nikah, lepas tu dia send dekat pengantin perempuan. Dia tak boleh macam tu. Sebab di situ dia akan timbul zon lah, maksudnya syak. Jadi kita antara lelaki dan pengantin lelaki dan pengantin perempuan mestilah kena yakin masing-masing sedang orang cakap dalam bahasa kita sedang live lah ketika itu. Dan yang kedua itu tidak ada unsur horor dan keraguan. Yang ketiga, cukup semua rukun dan syarat sah nikah yang memenuhi syarat sah nikah menurut hukum syarak. Jadi kita kena cukup lah. Itu memang wajib online ataupun tidak online, memang wajib lah untuk memenuhi semua rukun dan syarat sah nikah. Dan yang keempat, digalakkan wali sendiri yang mengakad pernikahan pasangan tersebut. Dan yang kelima, terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan kerana berjauhan, seperti berada di luar negara
dan sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majlis yang sama. Dan yang keenam, tertakluk pada semua peraturan dan undang-undang seperti enakmen keluarga Islam negeri-negeri yang sedang berkuat kuasa. Yang keenam ini kita kena tengoklah peraturan-peraturan dan undang-undang daripada negeri masing-masing lah. Kalau kata kita nikah di negeri Kedah contohnya, kita kena ikutlah peraturan negeri Kedah. Kalau kata boleh melakukan nikahan secara online, jadi kita boleh lakukanlah. Andai kata negeri yang kita nak nikah online itu mengatakan bahawa tidak boleh, tapi kalau kita buat juga, dia tidak memenuhi syarat-syarat. Jadi tidak salah dan dia akan menimbulkan keraguan di situ. Itu adalah dua inilah pendapat sah ataupun tidak sah. Seterusnya, kesimpulan daripada nikah online ini adalah dalam konteks Malaysia, urusan ini terjamin apabila ia dilaksanakan oleh jurunikah kerajaan. Dan Fatwa Negeri Sembilan tahun 2012 dan Fatwa Negeri Selangor 2016 boleh dirujuk. Dan boleh dirujuk dengan Fatwa Negeri Sembilan dan juga Fatwa Negeri Selangor. Walaupun amalan nikah dalam talian tidak pernah dilakukan ketika zaman Nabi SAW, para sahabat dan juga tabi'in, namun ia merupakan satu pendekatan semasa, iaitu melakukan satu pendekatan semasa, iaitu pada zaman masa kini, yang mengikuti illah, iaitu keperluan tertentu. Kaedah fiqh dalam bab ini menyebutkan bahawa kesukaran membawa kesenangan. Jadi kat sini yang mana banyak terjadinya pernikahan online ini adalah ketika negara kita dilanda COVID kan, baru-baru ini 2-3 tahun ni dilanda COVID, jadi masing-masing tidak dapat bertemu, kan, tidak dapat merentas ada SOP lah, ada sekatan rentas negeri lah apa semua. Jadi di situ kita ada kesukaran, tetapi dalam kaedah fiqh menyebutkan kesukaran itu kita boleh membawanya kepada kesenangan, iaitu dengan nikah online. Tapi perlulah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. InsyaAllah. Sekian saja daripada saya, Abdullah Ibn Adam, mengenai tajuk perkahwinan online mengikut syarak, di bawah subjek fiqh ibadah dan munakahat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.